Baik, solat. Baik. Jemaah yang berada di luar masuk. Baik, kita buka majlis dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ikram asal nizam insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang mati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa surau, muslimin muslimat bahagia. Alhamdulillah kita banyak beri dan syukur ta'ala kerana dapat bersama malam ini. Kita sambung kuliah kita. Muka surat apa kan? Muka surat Surat 46. Betul 146. Masih lagi dalam pembahasan La ilaha illallah, kalimat thayyibah, La ilaha illallah dalam memerangi kaum murtad. Baik. Baik, kita lihat di muka surat 146 baris ke berapa? Dan firman-Nya lagi, wa in tabu dah. Betul. Wa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassil ayati liqaumin ya'lamun. Surah Taubah ayat 11. Maksudnya, fa in tabu, dan jikalau mereka bertaubat daripada kekufuran, wa aqamus shalah, serta mereka mendirikan sembahyang, wa atauz zakah, dan mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu adalah sebagai saudara kamu fid din, dalam agama. Maka mereka itu adalah saudara kamu dalam agama. Wa nufassil ayati liqaumin ya'lamun, dan kami akan memperjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui. Okey. Jadi ayat ni tuan-tuan, dia ada kaitan dengan ayat sebelum tu. Ataupun pembahasan sebelum tu lah. Di mana pembahasan sebelum tu, mana ada khilaf pendapat antara Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Ada khilaf pendapat
antara Abu Bakar dan Umar berkenaan dengan orang-orang yang tidak membayar zakat. Tuan-tuan lihat di surat 145. Okey. Terhadap hadis di atas. Hadis mana? Umirtu an qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintahkan bahawa aku membunuh manusia sehingga mereka naik saksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Terhadap hadis di atas, Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan sebahagian daripada para sahabat memahami bahawa orang yang telah membaca 2 kalimah syahadat sudah terbebas daripada siksaan bersifat duniawi, sehingga mereka berpendapat bahawa orang yang tidak mahu membayar zakat tak wajib diperangi. Okay? Dia kata orang yang tidak bayar zakat tak wajib diperangilah. Kalau ikut kepada hadis itu, wa umirtu an qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, itulah. Jadi Sayyidina Umar serta beberapa orang sahabat berpendapat bahawa sesiapa dah mengucap 2 kalimah syahadat maka terbebas dia daripada dibunuh ataupun diperangi walaupun mereka tidak mahu membayar zakat. Jadi pendapat Sayyidina Umar ni tuan-tuan dan juga sahabat ni tidak disetujui oleh Sayyidina Abu Bakar. Okay, menurut pendapat Abu Bakar, bila memahami bahawa tidak ada halangan untuk memerangi mereka kecuali apabila mereka mahu memenuhi hak harta mereka, iaitu dengan membayar zakat. Jadi kalau seandainya mereka tidak mahu membayar zakat, maknanya walaupun mereka dah mengucap 2 kalimah syahadat, jadi mereka itu wajib diperangilah. Tetapi kalau seandainya mereka kembali semula untuk membayar zakat, jadi masa itu dimaafkan. Jadi tak perlu lagi mereka itu diperangi. So maknanya di sini tuan-tuan ada khilaf di antara Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar berpandangan bahawa siapa mengucap kalimah syahadat, kalau tak bayar zakat pun tak perlu perangi. Berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar, sesiapa yang telah mengucap kalimah syahadat tetapi tidak membayar zakat, maknanya mereka wajib diperangi. Wajib diperangi. Sehinggalah mereka itu kembali kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, jadi yakni mereka mahu membayar zakat. Baik. Kemudian antara ayat Quran yang senada dengan pemahaman dan pendapat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ialah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa in tabu wa aqamus shalah. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Dan jikalau mereka bertaubat, wa aqamus salah, dan mereka mendirikan sembahyang, wa atau zakah, dan mereka itu membayar zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkanlah mereka pada jalan mereka. Fakhallu sabilahum maksudnya jangan diganggu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Sayyidina Abu Bakar berpegang dengan ayat inilah. Semana-mana individu yang telah bertaubat kepada Allah, mana nak kembali semula untuk membayar zakat, jadi mereka itu tak perlu diperangi. Sesuai juga dengan ayat yang kita baca tadi, fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassul ayati liqaumin ya'lamun. Maka jikalau mereka bertaubat, mereka kembali semula kepada Islam, wa aqamus shalah, dan mereka itu menunaikan sembahyang, wa atau zakah, dan mereka itu membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu saudara kamu dalam agama. Saudara kamu dalam agama. Bila saudara dalam agama, mana tak bolehlah kita perangi, kecuali kalau mereka itu kembali semula tidak membayar zakat ataupun mereka bersekongkol dengan golongan-golongan musyrikin, dengan mengangkat senjata untuk memerangi umat Islam, jadi perlulah kita memerangi mereka. Kemudian di ujung daripada ayat itu, surah Taubah itu, wa nufassil ayati liqaumin ya'lamun, dan kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui. Jadi Allah Ta'ala bukan sahaja dalam Quran tu, bukan sahaja Allah Ta'ala menyebut sesuatu ayat,
kadang-kadang Allah Ta'ala memperjelaskan lagi ayat tersebut, memperjelaskan untuk lebih terang dan jelas kepada orang-orang yang mahu memikirkan berkenaan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian kita masuk bawah itu. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengajukan pendapat itu kepada para sahabat, lalu dengan serta-merta mereka menerima pendapat tersebut dan menganggapnya bahawa pendapat itu ialah pendapat yang benar. Selanjutnya pendapat Abu Bakar tersebut dijadikan rujukan oleh mereka ataupun di kalangan para sahabat. So para sahabat akhirnya merujuk kepada pendapat Sayyidina Abu Bakar lah. Macam tu. Tapi bukan bermakna Sayyidina Umar pun tak betul pendapat dia. Betul juga pendapat dia. Kan? Dia khalifah kan, Khalifah Mukminin. Dan dua sahabat ni pun disyamilkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua disyamilkan syurga. Tetapi walaupun begitu, kan, di antara dua pendapat tadi kita lihat mana pendapat yang lebih kuat. Mana pendapat lebih kuat? Itulah pendapat daripada Sayyidina Abu Bakar, adalah pendapat yang paling kuat. Kerana Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW berbanding dengan Sayyidina Umar. Macam tu. Baik, kemudian dengan demikian dapat diketahui bahawa sesungguhnya saksi duniawi tidak hilang begitu sahaja bagi orang yang sudah membaca dua kalimah syahadat, tetapi boleh diperangi kerana meninggalkan hak-hak Islam yang harus dipenuhi. Misalnya dalam konteks bayar zakat tadi lah. Dalam konteks bayar zakat. Jadi yang memerangi itu siapa? Yang memerangi itu ialah pemerintah lah. Kita orang awam macam mana kita nak perangi? Apalagi kalau orang yang tak membayar zakat tu jumlahnya ramai. Kalau setakat seorang dua tu mungkinlah kita bagi orang kata peringatan pada dia. Okey? Tapi kalau jumlah yang tak bayar zakat tu jumlahnya ramai, macam mana? Jadi sudah tentu pihak berkuasa lah yang bertanggungjawab lah untuk menegur mereka supaya kembali membayar zakat. Baik. Maksudnya kalimat takwa cahaya dalam hati. Sesungguhnya pengakuan bahawa dua kalimah syahadat, iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang sudah terlekat di dalam hati seseorang, dimaksudkan hanya untuk memantapkan dan menguatkan pernyataan tersebut, sehingga orang yang lebih memudahkan serta meyakinkan seseorang melakukan kewajipan-kewajipan berkenaan dengan dua kalimah syahadat. Okey? Ulang balik, sesungguhnya pengakuan terhadap dua kalimah syahadat, iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang mana sudah terlekat dalam hati kita ataupun seseorang, dimaksudkan hanya untuk memantapkan dan menguatkan lagi pernyataan tersebut, sehingga akan lebih memudahkan serta meyakinkan seorang itu melakukan sesuatu kewajipan. Okey? Itu tujuannya untuk kita, orang kata, ikrar, sebutkan dengan lidah. Kerana dalam dunia itu kan banyak benda yang kita diguna pakai bila sebut benda. Kalau tak sebut, maka seolah macam orang kata main-main lah, istilah kita kan, main-main. Bila sebut tu barulah kita orang kata yakin betul-betul. Tak? Contoh dalam akad jual beli. Bila akad jual beli, kan, salah satu daripada rukun akad jual beli itu ialah ijab dan kabul, kan? Ijab dan kabul ataupun serah terima barang. Okey? Kalau hanya sekadar serah terima barang saja, tidak ada ijab dan kabul, seolah macam tidak sempurnalah satu akad itu. Walaupun sebahagian daripada pendapat ulama dia kata boleh saja, kan, kita serah terima barang, maka berlakulah orang kata akad jual beli. Tapi separuh daripada ulama dia kata mesti ada sirah atau lafaz menyatakan bahawa kita jual suatu barang, ataupun lafaz kita menyatakan kita beli barang, barulah sempurna kita punya akad jual beli. Kalau tak sebut, tak sempurnalah. Itu juga dalam konteks perkahwin. Dalam konteks berkahwin ataupun menikah, pengantin lelaki mesti menyebut saya menerima nikah, kan? Si fulan dengan mas kahwinnya sebanyak berapa. Jadi kalau dia tak menyebut, tidak melafazkan satu benda perkara tadi, mana seolah tidak sah lah. Kerana sirah itu termasuk dalam satu rukun juga. Sirah ataupun lafaz termasuk dalam rukun pernikahan itu. Itu juga dalam akad jual beli. Sirah ataupun lafaz salah satu bentuk akad ataupun rukun dalam jual beli.
Kalau tidak sebut perkataan sebut, maka tidak salah. Itulah dalam konteks Islam. Dalam konteks Islam, untuk ditatbikkan satu hukum pada kita ataupun untuk menghalalkan satu perkara yang kita buat, mesti ada kalimah la ilaha illallah. Mesti ada syahadah. Mesti ada syahadah. Tanpa syahadah, maka sudah tentu perbuatan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting syahadah itu. Bila syahadah ada, maka memantapkan lagi iman seseorang itu. Dalam hati seorang itu kadang-kadang dah ada iman dah. Iman dah ada. Malahan sebagai ulama' dia kata, imannya cukup dengan, orang kata pengakuan dengan hati pun dah cukup dah. Kira orang tu dah beriman dah. Malahan dalam kitab separuh daripada kitab Turas pun menyatakan begitu. Contoh dalam kitab, orang kata Aqidatul Najin, ataupun dalam kitab, orang kata Jawahirut Tauhid. Di situ dia kata, ulama' dia kata, ataupun Syekh Ibrahim Al-Laqani dia kata, cukup hanya sekadar izaan bil qalbi, maka dikatakan orang tu sudah beriman. Izaan mana pengakuan dengan hati menyatakan dia beriman. Tak perlu nak kita, orang kata, kita lafazkan ataupun tak perlu nak kita buat dengan anggota badan. Tetapi macam tidak sempurna lah. Tak sempurna kalau hanya sekadar dalam hati saja tanpa pengakuan. Kerana dengan pengakuan tadi, kan, dianya merupakan salah satu penanda aras kepada kita untuk kita join dengan orang Islam, ataupun kalau seorang tu nak berkahwin dengan seorang Islam, mestilah dia mengucap kalimah syahadat. Kalau ada macam mana dia nak kahwin dengan seorang perempuan atau muslimah Islam. Itu juga kalau seorang perempuan, kalau dia tak mengucap kalimah syahadat, macam mana dia nak berkahwin dengan seorang lelaki muslim. Jadi syahadah tu adalah satu benda yang sangat penting juga lah. Itu. Baik, kemudian di antara mana-mana kewajipan-kewajipan dan di antara mana-mana yang paling tepat dari pernyataan di atas adalah bahawa kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar daripada kecintaan terhadap yang lainnya. Begitu juga begitu pula dengan mengharap rahmat dan keampunannya Allah. Mohon pertolongan dan bertawakal hanyalah kepadanya Allah. Hati selalu khusyuk dan tunduk hanyalah kerana Allah. Seluruh harapan dan cita-citanya dipasrahkan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Ini menyatakan orang tu beriman. Ni nak cerita pada kita ni tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda orang beriman. Kerana iman ni bukan hanya sekadar pengakuan dengan hati saja, membenarkan hati. Mesti diucapkan. Bila diucapkan pula, maknanya bila kita dah iman, kita kena pendalamkan iman lagi. Macam mana kita kena pendalam iman? Kena belajar ilmu, kena menuntut ilmu. Siang, malam, pagi, petang, kita tak cukup lagi, mesti kita tuntut ilmu. Dengan tuntut ilmu tadi, maka iman kita akan bertambah. Bila iman kita bertambah, kan, maka banyak lagi perkara-perkara kebaikan yang boleh kita lakukan. Seperti redha, takwa, tawakal, sabar dan sebagainya. Boleh kita termasuk dalam kira-kira orang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Amanah itu juga amanah, kan. Nabi SAW bersabda, la imana liman la amana lahu. La imana liman la amana lahu. Tiada iman bagi orang yang tiada amanah bagi dia. Apa maksudnya tiada iman? Maksudnya tidak sempurna iman bagi orang yang tidak ada amanah. So maknanya bila ada kita perlu mengucap kalimah syahadat, maknanya kat situ, kan, kita akan sentiasa menambahkan amal perbuatan juga kebaikan kita. Sampai itu kita menambahkan amal-amal yang lain. Baik, adapun pernyataan sesungguhnya Muhammad adalah urusan Allah adalah berarti kita harus mengimaninya bahawa Muhammad itu adalah seorang Nabi dan Rasul. Beliau sebagai penutup para Nabi dan pemimpin orang bertakwa. Kecintaan kita terhadap beliau ataupun baginda harus melebihi daripada kecintaan kita terhadap benda yang lain. Dan cinta yang hakiki dalam membuat taat kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Okey. Jadi macam mana kita nak nyatakan kita taat kepada Rasul? Dengan cara kita patuh arahan dan juga tunjuk ajar yang Rasulullah SAW buat pada kita lah, beri pada kita. Dan dalam konteks percintaan kita pula, nitiklah kita meletakkan Allah dan Rasul lebih tinggi daripada kecintaan kepada benda yang lain.
sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, salah satu man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara, barang siapa yang ada 3 perkara pada diri, maka mendapat dia kemanisan iman. Pertama, ayakunallahu rasuluhu habba ilahi mimma siwahuma, bahawa Allah dan Rasul itu lebih dia cintai melebihi daripada keduanya. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak cinta kepada seorang itu melainkan cintanya kerana Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, ayyukra ayyauda fil kufri kama yukra ayzafu ila nar, dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Okay. Jadi daripada hadis tadi jelas menunjukkan pada kita bahawa tanda kemanisan iman itu ada 3. Daripada 3 itu, yang atas sekali apa? Yang atas itu kita mesti meletakkan Allah Ta'ala dan Rasul lebih tinggi, melebihi daripada selain keduanya. Kita mesti meletakkan kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasul itu melebihi daripada kecintaan kepada selainnya. Benda yang lain kita cinta tak? Cinta juga. Isteri cinta tak? Cinta juga. Suami cinta tak? Cinta. Anak-anak kasih tak? Kasih. Kalau kita tak kasih anak-anak kita, nanti orang cakap macam-macam lah. Apalah tu, beranak pandai tapi tak erti jaga anak. Betul tak? Beranak pandai tapi tak erti jaga anak. Ataupun contohnya kalau orang berkahwin, kahwin pandai, tapi suami tak erti nak jaga. Tak erti nak jaga suami. Makan, kata makan pakaian suami pun tak erti nak jaga. Jadi orang pun sibuk bising kan. Macam tu. Lah sebulan kemungkinan akan kena talak pula. Kenapa? Kerana tidak orang kata berkhidmat kepada suami, betul tak? Ataupun mengabaikan suami. Itu juga dengan suami. Bila suami mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang suami, maka isteri pun akan kemungkinan besar akan minta pasrah ataupun lari daripada rumah lah. Suami isteri lagi di rumah kerana suami tidak menunaikan tanggungjawab. Macam tu. Betul tak? Berpunca tadi apa? Kerana tidak ada perasaan cinta. Cinta tetap cinta jugalah. Tapi mesti kita meletakkan Allah Ta'ala Rasul lebih tinggi daripada kecintaan kepada selainnya tadi. Tapi kalau kita meletakkan di dunia lebih cinta daripada Allah Ta'ala Rasul, apa yang tak betul lah. Tak betul lah cinta tadi. Dan Nabi juga pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, atau kama qala sallallahu. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dikasihi ataupun cintai melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Melebihi kasihnya pada manusia semuanya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu atii'allah wa atii'ur rasul. Ya ayyuhallazina amanu atii'allah wa atii'ur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Surah An-Nisa ayat 50. Ini dalil tuan-tuan. Dalil menyatakan perlunya taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi digandingkan perkataan taat Allah dan juga gandingkan perkataan taat pada Rasul. Mana ada dua kena berjalan serentak lah. Macam tu. Tak sempurna kalau kita cinta pada Allah, tak cinta pada Rasul. Tak sempurna kalau cinta pada Rasul, tak cinta pada Allah. Kerana Allah Ta'ala perintahkan kita mesti cinta kerana Rasul ya. Kalau kau nak cinta aku, kata Allah, boleh. Tapi jangan lupa cinta kepada Rasul aku, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang aku dah lantik dia sebagai Nabi di dalam dunia ini. Baik, kemudian selain itu, kita juga harus mengimani bahawa untuk mencapai kebahagiaan hidup harus menempuh jalan yang sesuai dengan sunnahnya dan syariat agama yang dibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis tuan-tuan, muka surat 148, Nabi SAW bersabda, dia kata, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala jannah. Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala jannah. Qila fama ikhlasuha ya Rasulullah? Qala an tu'jizaka
an tu'jizaka amma haramallahu alaihi amma haramallahu alaika. Rawahu Abu Naim. Nabi SAW bersabda, dia kata, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah mukhlisan, hal keadaan ikhlas, dakhala jannah, nescaya dia masuk syurga. Kila, dikatakan orang, fama ikhlasuha ya Rasulullah, bagaimanakah ikhlasnya itu ya Rasulullah? Fama ikhlasuha ya Rasulullah, bagaimana ikhlasnya itu Rasulullah? Macam mana ikhlasnya itu ya Rasulullah? Qala Nabi SAW sabda, antuh jizaka amma haramallahu alaika, bahawa ikhlasnya itu adalah yang dapat menjauhkan kamu dari apa yang Allah Ta'ala haramkan kepada kamu. Itu maksudnya. Maksud ikhlas itu ialah satu benda yang boleh menjauhkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Azab Allah Ta'ala, siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iqab Allah Ta'ala. Okey, itulah dikatakan sebagai ikhlas. Ikhlas an tu'jizaka amma halallahu alaih. Ikhlasnya itu adalah yang dapat menjauhkanmu daripada apa yang Allah Ta'ala haramkan terhadap diri kita. Apa yang Allah Ta'ala haramkan diri kita? Banyak. Perzinahan haram, Allah Ta'ala haramkan. Memutuskan hubungan saudara haram. Terhaka kepada bapa haram. Membunuh dengan sengaja haram. Memfitnah orang lain haram. Mencuri haram. Betul tak? Banyak lagi lah. Mengadu domba, kan? Banyaklah perkara haram ni. Jadi dengan kita menjauhkan diri benda-benda yang diharamkan tadi, tuan-tuan, ini termasuk dalam konteks ikhlasnya kita menyebut la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Masya Allah. Boleh? Boleh? Baik, kemudian saya nak ada buat satu kisah. Kisah Abu Yazid Al-Bustami. Kisah Abu Yazid Al-Bustami. Satu hari, tuan-tuan, Abu Yazid Al-Bustami ini seorang wali Allah. Dia ni seorang Allah Ta'ala. Satu hari, tuan-tuan, Abu Yazid Al-Bustami ini dia macam bermimpi. Tiba-tiba datang satu suara. Dia kata, ya Abu Yazid, pergilah ke gereja Sam'an. Pergilah ke gereja Sam'an, berkumpullah dengan para pendeta di situ pada hari besar mereka, kerana ada perkara penting yang akan berlaku. Abu Yazid Bustami ini seorang wali Allah, tuan-tuan. Satu hari, tuan-tuan, dia ni macam mau kata bermimpi lah ataupun bahaya macam itulah. Tiba-tiba datang satu suara. Dia kata, wahai Abu Yazid, dia kata, pergilah ke gereja Sam'an, berkumpullah dengan para pendeta pada hari besar mereka, dan di situ akan satu berlaku perkara satu yang besar yang akan berlaku lah, tuan-tuan. Kemudian Abu Yazid pun dia fikirlah, betul ke tak betul lah aku punya mimpi ni? Mungkin betul, mungkin tak betul. Tiba-tiba dia terdengar lagi suara lagi. Suara lagi dia dengar, wahai Abu Yazid, janganlah kau rasa takut dan bimbang. Engkau sebagai wali Allah dan orang yang kucintai sebagai wali-wali abrar. Wali ni ada macam-macam tingkatan. Wali kutub, wali abrar dan sebagainya, kan? Jadi ada suara kan merayu ataupun meminta dia pergi ke gereja tersebut. Maka akhirnya, tuan-tuan, Abu Yazid Bustami pergilah gereja tadi. Bila sampai ke gereja, kan, di situ ada banyaklah pendeta-pendeta dan juga rahib-rahib yang lain lah, yang bersama berkumpul dalam gereja tersebut. Macam tu. Kemudian para pendeta dan beberapa rahib yang lain hadir di situ, dan mereka pada permulaan mereka tak tahu bahawa terdapat seorang Muslim dalam kumpulan mereka. Terdapat seorang Muslim dalam kumpulan mereka. Mereka sebelum itu tak tahu. Macam tu. Tiba-tiba ketua dia kata sesuatu yang mencegah kalian untuk berbicara dalam agamamu adalah kerana adanya seorang Muslim yang beragama dengan syariat Nabi Muhammad.
yang datang semata-mata untuk menguji keimanan kalian. Macam tu. Jadi tiba-tiba dia punya ketua dia masuk, nak orang kata macam nak pidato lah macam biasa. Tiba-tiba dia punya ketua tu tak boleh nak berpidato. Jadi pengikut-pengikutnya terdiri daripada pendeta-pendeta, rahib-rahib lain, dia kata pun tercengang lah. Kenapa tuan? Kenapa tuan tak boleh bercakap? Kenapa? Biasa kan tuan rajin berpidato, bagi nasihat pada kita. Dia kata, ketua dia kata, saya rasa macam ada seseorang dalam kumpulan kita ni yang menganut agama Muhammad yang datang, nak mengintai-ngintai ataupun mencuri berita terhadap kita. Okey. Jadi akhirnya tuan-tuan, di kalangan pendeta pun berpandangan-pandangan atas sama lain. Betul ke ada di kalangan kita ni orang yang syiar Muhammad? Maka akhirnya tuan-tuan, Abu Yazid Bustami pun orang kata keluar daripada kumpulan tadi. Dia kata saya sebenarnya agama Muhammad. Jadi yang lain pun bisinglah, tak sepatutnya agama Muhammad ada dalam ni. Kita ni semua Kristian. Kita ramai-ramai semua Kristian ni. Tiba-tiba ada seorang menganut agama Muhammad masuk dalam kumpulan kita ni. Macam mana tuan? Kita bunuh je lah. Dia kata. Maka ketua kata, jangan bunuh dulu. Mungkin dia ada soalan-soalan yang mungkin dia nak tanya kita. Ataupun mungkin saya pun nak tanya soalan lah dengan dia. Maka pemimpin dia kata, wahai si fulan, dia kata, betul kau ni agama Muhammad? Dia kata, ya, saya beragama Muhammad. Okey, kalau kau betul agama Muhammad, saya akan tanya kau beberapa soalan. Kalau kau tak boleh jawab soalan ni, kami semua akan bunuh kau. Kami semua akan bunuh kau. Maka Abu Yazid Bustami kata, okey, tak apalah, kau tanyalah soalan-soalannya, insya-Allah aku akan jawablah. Baik, maka dia pun pemimpin pendeta tadi pun mulalah bertanya soalan. Okey, soalannya dia kata, terangkan kepada kami tentang yang satu tak ada duanya, yang dua tak ada tiganya, yang tiga tanpa empat, yang empat tanpa lima, yang lima tanpa enam, yang enam tanpa tujuh, yang tujuh tanpa lapan, yang lapan tanpa sembilan, yang sembilan tanpa 10, yang sempurna dari yang 10, yang 11, yang 12, yang 13 dan yang 14. Okey, kemudian jelaskan kepada kami lagi, dia kata siapa dari golongan yang membenarkan? Siapa golongan yang membenarkan tapi dia masuk neraka? Siapa pula golongan yang mendustakan tapi dia masuk syurga? Kemudian di manakah tempat ruh saat di jasad? Kemudian terangkan pada kami tentang makna az-zariyati zarwan, al-hamilati waqran, al-jariyati yusran, al-muqassimati amran. Bila dengar Abu Yazid, banyak soalan ni. Kan mencabar soalan ni kan. Rupa ada lagi soalan tu kan? Ada lagi soalan. Okey, terangkan kepada kami sesuatu yang bernapas namun tanpa ruh. Kemudian kubur yang berjalan bersama dengan penghuninya. Kemudian air yang tidak turun daripada langit dan tidak berasal daripada bumi. Baik, kemudian terangkan kepada kami 4 golongan yang tidak tergolong manusia dan jin dan malaikat, dan tidak pula berasal daripada punggung seorang lelaki, dan tidak keluar daripada perut seorang ibu. Kemudian jelaskan pada kami pula darah pertama yang mengaliri bumi, dan sesuatu ciptaan Allah Ta'ala yang dianggapnya sebagai sesuatu yang berat. Kemudian siapakah seutama kaum perempuan? Kemudian apakah seumpama lautan? Apakah seumpama gunung? Apakah seumpama binatang? Apakah seumpama bulan? Apakah semulia malam? Apakah dengan atomah? Banyak lagi soalan kan? Banyak soalannya. Kemudian apakah makna an-nakir, al-fatil, al-kitmil, al-sabit, al-labid, al-tam, al-ram? Okey. Kemudian jelas kepada kami segolongan makhluk Allah di mana Allah Ta'ala berwahyu kepadanya
namun mereka tiada tergolong daripada golongan jin, manusia dan juga malaikat. Bila dengar soalan-soalan tadi tuan, Abu Yazid ni macam nak pingsan. Macam nak pingsan dengan soalan, punyalah banyak punya soalan ni. Macam tu. Abu Yazid soalan macam nak melompat daripada tempat dia berdiri, kerana tidak tertahan menunggu lamanya soalan-soalan yang dilontarkan kepada dia. Namun tuan-tuan, dia mendengar persoalan-soalan tersebut dengan rapi lah, dengan tenang dia soalan kan. Okey. Apabila pemimpin penderita tadi berhenti daripada bertanya dan duduk, Abu Yazid dengan penuh semangat mengemukakan pertanyaan pula kepada dia. Wahai pemimpin penderita yang budiman, apakah masih ada lagi soalan-soalan lain? Dia kata. Maka pemimpin kata, tak ada lagi dah. Dah habis lah. Dah banyak dah tu soalan tu. Kau jawab lah kata. Kan? Dia kata itulah sahaja. Dan sekarang cuba engkau berikan jawapan yang betul. Macam tu. Okey. Abu Yazid bersama Muslimin dia kata, aku boleh jawab soalan-soalan kamu, tetapi jika aku dapat menjawab soalan itu, maukah kamu beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul? Dia kata, kalau aku boleh jawab soalan-soalan tadi yang kamu ajukan kepada aku, kan, boleh tak kamu ni beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul kami? Macam tu. Okay? Jadi kata pemimpin penderita tadi pun menung sambil memikirkan, kata memandang dia punya kawan lain lah. Macam tu. Jadi Abu Yazid Mustami merenung dalam kepada wajah pemimpin penderita tadi dan menunggu satu jawapan yang baik daripadanya. Nak tak nanti kalau saya boleh jawab ni, puan akan beriman semuanya lah. Macam tu. Kemudian nanti aku ada satu soalan nanti yang aku akan tanya kamu. Satu soalan je, tak banyak. Sedangkan kamu tanya aku banyak soalan kan, macam-macam soalan. Okey, maka Abu Yazid pun jawablah. Soalan banyak tuan-tuan. Kalau ikutkan soalannya ada 51 soalan tadi. Tapi saya tak baca semua soalan tu. Soalannya semua boleh katakan kira-kira tu ada 51 soalan lah. Okey, jawapan pertama. Okey, yang pertama, yang satu tidak ada dua. Maka Abu Yazid Bustami dia kata, itulah Allah Ta'ala. Dia Tuhan yang tunggal, tidak ada sekutu bagi dia. Kemudian yang dua tiada tiganya. Maksudnya siang dan malam. Maksudnya siang malam. Dua tiada tiga. Bila pergi malam datang siang, bila pergi siang datang malam. Kemudian yang tiga tak ada empat. Maksudnya kursi, qalam dan juga arasy Tuhan. Kursi, qalam dan arasy Tuhan. Kemudian yang empat tak ada lima. Itulah empat kitab. Taurat, Injil, Zabur. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Okey. Kemudian lima tak ada enam. Maksud lima tak ada enam ni ialah rukun Islam. Rukun Islam. Ataupun orang kata lima tak ada enam ni sembayanglah. Sembayang 5 fardu 5 kali sehari semalam. Kemudian 6 tak ada 7. 6 tak ada 7 maksudnya hari-hari Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi. Kan Allah Ta'ala menciptakan kata langit dan bumi dalam masa 6 hari. Fi sitati ayyam, dalam masa 6 hari. Kemudian 7 tak ada 8. Maksudnya 7 petala langit dan 7 petala bumi. 8 tak ada 9. Maksudnya malaikat-malaikat yang mengikut arasy. Malaikat yang mengikut arasy Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebutkan dalam kitab sucinya. Kemudian 9 tak ada 10. Maksudnya kaum daripada golongan manusia yang menjadi perosak bumi Allah. Sebagaimana yang disebut dalam kitab suci, dalam kota itu dahulu terdapat 9 kumpulan yang menjadi perosak bumi dan mereka tidak pernah pun melakukan suatu kebaikan. Baik, kemudian 10 yang sempurna maksudnya kepaduan puasa 10 hari bagi orang-orang yang berihram haji. Kemudian yang ke-11, yang 11 itu maksudnya saudara mara Nabi Allah Yusuf AS. Nabi Allah Yusuf kan ada 11 adik-beradik kan, termasuk Yusuf dan juga Bunyamin.
Jadi 11 semuanya. Baik, kemudian yang ke-12 maksudnya itu nama-nama pada bulan-bulan dalam setahun. Daripada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamaadil Awal, Jamaadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kan sampai habis. Kemudian yang ke-13 maksudnya apa yang dimimpikan oleh Nabi Allah Yusuf sebagaimana disebutkan dalam kitab suci. Dia kata, aku melihat 11 biji bintang, ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsu wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 biji bintang, matahari dan bulan, semuanya tadi sujud kepadaku. Okey. Dan banyak lagi lah tu. Kalau nak baca semua-semua tu memang panjang tu kan. Okey. Jadi akhir semua jawapan tu dijawab. 51 soalan tadi semua dijawab. Macam tu. Maka akhirnya Abu Yazid Bustami dia kata, bagaimana jawapan-jawapanku tadi? Betul tak? Maka pendeta tadi kata, betul dia kata. Semua betul lah, tak ada yang salah. Maka akhirnya Abu Yazid dia kata, aku nak tanya pada kamu ni satu soalan dia. Kamu tanya aku sampai 50 soalan, tak kisahlah. Tapi aku nak tanya kamu ni semua satu soalan je. Apa soalannya? Dia kata, soalannya ialah beritahu aku akan kunci syurga dan juga kunci langit. Beritahu aku kunci syurga dan kunci langit. Kunci langit. Anak kunci dia. Apa anak kunci dia? Jadi pendeta tadi pun tercongang lah. Masing-masing pandang memandang dan satu sama lain. Kan? Maka Abu Yazid kata, takkan seorang pun tak boleh jawab dia tu. Semua tak boleh jawab. Jadi akhirnya para pendeta tadi kata memandang kepada ketua mereka. Memandang pada ketua mereka lah. Sebab yang lain semua tak boleh jawab. Jadi mereka pun jawab pada ketua. Cakaplah pada ketuanya, wahai ketua, dia kata, kaulah seorang harapan kami, kata. Janganlah kami ni dimalukan. Dimalukan. Satu soalannya ni yang kita tanya ni banyak betul soalan kerja, semua boleh jawab kan. Ni satu soalan ni takkanlah kita tak boleh jawab, dia kata. Macam tu. Maka ketua dia kata, aku bukan tak boleh jawab, dia kata, aku tahu jawapan dia. Tapi nanti kalau aku bagi jawapannya, ditakuti nanti kamu semua akan marah pada aku. Ataupun kamu tak nak mengiyakan apa yang aku jawab. Kata ketua dia, alah, jawab lah, dia kata, kami tak kisah pun. Kata peneliti-peneliti lain lah. Macam tu. Jawab aja sampai kan ada yang berkerut muka. Kenapa pemimpin-peneliti mereka tak boleh jawab? Macam tu. Katanya jawablah. Maka akhirnya setelah didesak-desak macam itulah, didesak-desak oleh peneliti-peneliti yang lain, ramai kan, orang ramai kan. Takkanlah kita tak mampu nak berhujah dengan seorang Muslim ni, yang Abu Yazid Bustami ni, yang sesat tak daripada mana datang ke kita, gereja kita ni. Maka akhirnya tuan-tuan, ketua dia kata jawapannya ialah kunci syurga dan kunci langit itu tiada lain melainkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Kata pemimpin pendeta tadilah. Semua pendeta-pendeta lain semua terkejut mendengar ucapan tadi. Soalan macam tak percayalah. Selama ni yang kata pemimpin mereka tak pernah cakap benda tu pada kita. Yang penting yang sebelum ni yang kata Isa, yang mereka ada tentang Nabi Isa. Taklah kita bertuhan bukan pada Isa, Isa itu sebagai Tuhan dan sebagainya kan. Itu yang diajar pada mereka. Tapi berkenaan Nabi Muhammad ni mereka tak ada ajar. Jadi mereka pun kata terkejut buruklah secara kita kan. Terkejutlah, tak sangkalah. Gitu. Jadi mereka pun tanya dengan ketua pendeta tadi, betul ke tuan tu jawapannya? Ya, itulah jawapannya.
Kalau macam ni, maknanya sebelum ni kita ni semua dibangankan lah kita. Kita ni semua dibangankan lah. Gitu. Tak betul lah apa yang tuan-tuan ajar sebelum ni. Yelah, memang tak betul lah apa yang saya minta maaf lah dia kata. Apa yang saya ajar sebelum ni. Jadi habis yang betul yang mana ni? Ni yang betul La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, itulah Muhammad pesuruh Allah. Jadi selama ni mungkin dia menyembunyikannya kerana bimbang kamu semua tak mahu menjadi pengikutnya. Sekarang ni dia dah jelas dah. Kata Haji Bustami apa yang dinyatakan tadi. Maka akhirnya pendeta tadi, ketua pendeta tadi, dia kata, percayalah bahawa apa yang beritahu tu memang benar. Saya tidak terdesak oleh mana-mana tekanan pun. Memang sudah lama saya nak sampaikan perkara tadi kepada tuan-tuan, tetapi saya selalu bimbang dan takut kalau tuan-tuan tak boleh percaya kepada apa yang saya cakap. Gitu. Jadi saya hanya menunggu waktu saja nak cakap. Dan sekarang aku dah cakap. Aku cakap. Macam tu. Jadi akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan? Akhirnya tuan-tuan, yang lain pun semua akhirnya ikut sekali. Akhirnya semua pun mengucaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah peristiwa yang besar lah. Yang datang suara yang datang kepada Abu Yazid Bustami tadi. Kan suara tu kata, wahai Abu Yazid Bustami, pergilah ke gereja Sam'an, nanti akan ada peristiwa besar yang berlaku di sana. Itulah peristiwa yang besar tadi yang berlaku. Tuan-tuan, dengan hidayah Allah Ta'ala, kesemua pada pendeta itu telah masuk Islam satu persatu. Mereka semua telah bertukar kulit. Daripada menjadi pendeta Nasrani, kini mereka menjadi orang-orang soleh yang mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rumah gereja mereka telah bertukar menjadi masjid. Salib yang mereka pakai semuanya dilontarkan ke laut. Okey, itulah kisah Abu Yazid Al-Bustami, insyaAllah. Itu kisah tadi disebut dalam kitab Untaian Kisah Para Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kisah para wali dalam kitab ni lah. Ini nak menyatakan pada kita tentang kelebihan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaAllah. Akan datang kita sambung lagi la ilaha illallah sebagai asas dalam Islam. Sampai situ. Wallahu a'lam. Tak ramai kita menopui ni. Balik kampung. Maksudnya ada program bertembung ke? Nak bertembung pula. Sana sini. Macam mana? Itulah kalau boleh buat jangan bertembung lah. Sebab yang datang tu balik orang tu je balik. Tahu tak? Orang lain tak ada dah. Nak agak orang lain tak ada kan? Bulan ni je. Kalau datang tak bertembung lah. Okey, kalau boleh tak bertembung lah, insyaAllah. Okey, kan? Ada soalan tak? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Tak ada Okey, tak ada, insyaAllah kita tutup. Terus sekadar tu perbincangan kita malam ini, insyaAllah akan sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa alim taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa ilana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala arifin. Allahumma faqqina bidin, Allahumma faqqina bidin. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qaballallahu minkum. Dah. Tekan apa?
Tak tekan je tu. Yang biru. Finish. Oh, okay.